Dia kata tidak ada sesiapa pun daripada kamu melainkan sudah ditentukan tempat duduk dia di neraka kah atau di syurga. Sudah tentu belaka. Tentu ni mana? Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ummul kitab. Dalam ummul kitab, yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sudah tentu dah. Ahli neraka ke ahli syurga. Dalam setengah-setengah nuskhah Bukhari ini di tempat lain ataupun di tempat lain, sebab hadis ni kita sudah jumpa berapa kali dah ni, bukan aw tapi wow. Mana illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa minal jannah. Gitu. Sudah ditentukan tempat dia dalam neraka dan tempat dia dalam syurga. Sudah tentu dah. Maknanya setiap berdasarkan hak tu, mengikut setengah ulamanya, berdasarkan hak tu, hak wow tu, dia kata setiap orang ni ada tempat belaka. Hak dalam syurga ada juga tempat dia, hak dalam neraka pun ada juga. Bahkan banyak hadis yang menyokong hak tu juga. Misalnya dalam hadis dulu kita sudah jumpa ada beberapa kali dah, dekat nak mati tu ditunjukkan kepada dia, kamu inilah tempat kamu. Kalau kamu buat gini-gini tapi kamu tak buat gitu, maka tempat kamu sini. Mana tunjuk tempat dia dalam neraka. Ini menunjukkan ada tempat dalam neraka. Cuma dia tidak masuk neraka tu soal lain, tapi tempat dia dalam neraka ada. Itu kalau kita pakai wow. Tapi kalau kita pakai aw macam di sini, mana salah satu. Jadi kita nak jamak lagu mana tu hadis? Boleh kita jamak. Mana ditentukan hak sebenarnya untuk dia tu syurga ke neraka. Hak sebenarnya, hak tu kita pakai hak aw. Hak tu hak sebenar. Adapun dekat dia nak mati tu ditunjukkan kepada dia kedua-dua tu, hak tu maknanya wow, kita pakai wow. Maknanya ditentukan untuk dia neraka ataupun syurga. Hak neraka tu ditunjukkan saja kepada dia. Maknanya bukan dia masuk neraka dah, ditunjukkan saja kepada dia. Dia tidak masuk neraka atau dia tidak masuk syurga, ditunjukkan saja syurga tu kepada dia. Ada pun hak di sini dia kata ditentukan sama ada neraka atau syurga. Hak ni hak pasti dia akan masuk, bukan tunjuk saja dah, hak pasti. Ditakdirkan dengan pasti dia akan masuk syurga atau dia masuk neraka. Itu yang maksud sini. Sahabat pun kata, ada seorang lah kata tu, ada seorang kata, dalam setengah-setengah syarah dia sebut, sini pun ada, dia sebut tu siapa dia, hak yang tanya ni, yang dia sebut sini rajulun minal qaum, iaitu Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik dalam Hasyah nombor 5 ada Suraqah bin Malik. Dia tanya, kalau lagu tu bolehkah kita serah saja? Serah saja. Serah tu mana kita tak usah buat amalan apa-apa. Itu maksud serah. Serah Tuhan, ikut dia. Kalau kita ni ahli syurga, boleh jadi saat akhir tu Tuhan akan gerakkan kita untuk buat kebaikan. Maka dengan kebaikan itu masuk syurga lah kita. Lepas tu tak ada guna kita kalau kita buat amalan kebajikan, buat baik. Kalau Tuhan sudah takdirkan keburukan untuk kita, kita akan jadi tegak nak buat jahat juga akhir. Tak ada guna juga kita buat baik. Kita pakai tak usah buat. Hak baik pun tak usah, hak buruk pun tak usah. Suruh. Lagu mana? Sahabat dia tanya. Nabi SAW kata, tidak, kamu kena buat amal. Walaupun sudah tertudah, tapi kamu kena buat. Apa makna kita kata sudah tertudah lepas tu buat? Banyak lagu tu. Rezeki Tuhan sudah tertudah kita, tapi dah bolehkah kita buat alasan dah Tuhan sudah tertudah? Baru ni kita sudah baca dalam perut ibu lagi sudah tulis dah rezeki. Dah kalau rezeki ke mana-mana, tak usah buat kerja lah kita kata. Boleh juga rezeki. Tak boleh. Nabi SAW suruh usaha. Dia suruh usaha, sebab usaha tu sebab. Tetapi tidak semestinya bila kita buat sebab tu kita dapat akibat dia, musabab dia, tak mesti. Dengan sebab itu berapa ramai orang yang buat kerja sepanjang hayat, gomo tak kira tak? Tak boleh. Lebih kurang orang tak kerja, lebih kurang orang yang buat kerja lebih kurang. Setara tu je bolehnya. Berapa? Sebab ketentuan. Tapi kita tidak tahu. Sebab tidak tahu tu kan manusia buat kerja keras kan? Walaupun tidak tahu. Adakah orang ni kerana tidak tahu, kerana tidak pasti, dia ni akan jadi kaya kau atau tidak kaya, jadi pakai serah kita? Adakah lagu tu? Tidak kan?
Semuanya usaha, semuanya ikhtiar. Supaya juga sakit. Dah sakit, kalau Tuhan nak segar, tak berubat pun segar. Kita kata, kalau Tuhan nak mati, tak makan ubat, tak apa, mati. Kalau aku tu tak sudut cara kau ubat lah. Tak. Nabi suruh berubat. Dia suruh berubat. Sebab itu termasuk dalam usaha. Kita tidak tahu. Tapi adakah kita nak tanya dalam dunia ni, dah kata tidak tentu lagu tu, dah tak tentu lagu tu, adakah orang ni dia nak menanggung sakit, sakit, adulah sakit, tak segi berubat? Tak ada. Dia akan pergi berubat juga sebab sakit tu. Begitulah juga manusia dengan kebajikan, dengan kebaikan ni, dia akan buat juga. Sebab itulah Nabi SAW kata fakullum muyassarun, setiap orang dipermudahkan. Orang yang memang baik, ahli syurga, dia dipermudahkan. Dia berasa senang nak buat benda-benda yang sesuai dengan syurga. Itu tanda dia. Walau bagaimanapun, jangan dianggap seseorang termasuk syurga kerana amalan. Nak kira pada ada. Cuma alamat, tanda dia tu ada. Iaitu kalau dia ni ahli syurga, dia akan buat. Tuhan jadi mudah dia nak buat amalan ahli syurga. Itulah dia pembaca ayat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada yusra, syurga tu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dia akan jadi payah nak buat hak molek ni yang menuju kepada syurga, tetapi yang menuju ke neraka ni mudah dia nak buat. Itu tanda dia. Kamu kena tengok lah. Ini tanda dia. Kalau kamu tu nampak mudah, segar selalu kalau Allah kau maksiat, tak sedap tu, kena beringat. Itu bermakna macam mudahlah ke neraka tu. Mudahlah ke neraka tu. Kena bangat-bangat berhentilah, insaf bangat-bangat. Kalau kamu sudah buat baik dah, sesuai dah dengan syurga, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan senang hati sangat. Jangan senang hati sangat. Sebab apa? Sebab tu Imam Bukhari buat tajuk Al-amal bil khawatim. Amalan itu dikira berdasarkan hak terakhir, hak kesudahan. Jangan dia berasa sedap hati. Kena beringat semua. Kena beringat semua. Kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala semua. Jangan dia berasa sedap hati, dia bergantung dengan amalan kita. Jangan lagu itu tak betul. Kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena senang hati, kita kena berasa bahagia, berasa syukur, sebab kita mudah nak buat benda-benda baik. Itu tanda tu, alamat ahli syurga, nak menuju ke syurga. Tapi jangan sedap hati. Itu ajaran kita, tu molek tu. Bukan makna al-amal bil khawatim ni kalau lagu tu dekat nak mati baru kita buat lah lagu tu. Mana kita tahu bila kita nak mati. Oleh kerana al-amal bil khawatim ni penting, sebab itu dia buat tajuk. Kita kena beringat. Jangan dibuat maksiat. Mana tahu kita buat tu lepas pada tu mati selalu. Kita tak tahu umur kita, hak hujungnya bila. Kita tidak tahu juga hujung kita ni umur 70 tahun. Tak tahu. Dengan sebab itu kita nanti jangan kata dah al-amal bil khawatim ni nanti dekat-dekat nak mati. Mana kita tahu kita nak mati umur 70 tahun tu? Mana kita tahu? Tak tahu. Bila tidak tahu, kena buat sentiasa. I'malu. Seperti mana kamu bila sakit nak berubat, bukan? Nak syurga, kena buat amal. Tak sini neraka, kena hindari apa-apa yang membawa kepada neraka. Kena usaha. Seperti mana nak cari pitih, orang tidak pangku tangan. Orang tidak peluk tangan, tidak. Orang tidak duduk tidur saja, orang buat kerja. Semua dalam dunia ni lagu tu. Begitu juga ni kena buat. Bukan kata boleh dengan mudah, tidak. Dia kena buat. Lepas tu kita kena serah Tuhan. Serah Tuhan. Pengajaran kepada kita jaga apa dia? Dalam dunia ni kita tidak bercanggah dengan apa yang ditakdirkan untuk kita. Kalau rezeki sebanyak tu, kita tengok berapa ramai orang buat kerja, boleh sebanyak tu. Rezeki berupa anak, rezeki berupa ilmu, rezeki berupa makan minum. Banyaklah rezeki itu pula. Banyak tu lah. Begitu juga yang lain-lain. Tak boleh lari. Tapi kena usaha juga. Sebab kita tidak tahu. Boleh jadi kita nak kaya kalau dalam masalah rezeki.
al-amal bil khawatim.